Viral. Saya jumpa video ni selepas solat subuh pagi tadi. Lokasi tak pasti, so siapa yang tahu lokasi boleh kongsi. Dan daripada saya dengar video ni tadi, nanti kita sambung video ni. Bacaan solat oleh imam bukan imam tempatan, macam imam Rohingya ataupun Bangla. So kat sini saya pun tak pasti macam mana boleh tertubuhnya surau ni dan di mana. So kita harapkan ada pemantauan ataupun laporan polis atau kenyataan lebih lanjut tentang perkara ini. So kita harapkan, tapi pelik lah kenapa boleh ada pelantikan imam daripada warga asing ni di Malaysia kan. Okey, tak apa, kita saksikan, kita tengok video ni sampai habis. Apa cerita sebenarnya ni Aduh, kecoh lah. Aduh, kecoh. Kita tak ada satu istilah di Malaysia ni atau di mana-mana dunia kita kena paksa orang untuk masuk Islam. Tapi kita kena paksa diri kita untuk buat perkara-perkara yang orang bukan Islam suka dengan kita. Itu mai bukan tukar tempat. Tempat kami rumah belakang. Lu sini talang ada mai, saya talang. Sembahyang. Lu baik-baik orang baik-baik. Itu mai. Itu masuk ke lain tempat saya kamu. Itu habis boleh jumpa Pak Bos, habis. Tamai macam mau. Mana boleh macam ini? Awak jumpa dulu dengan security dia tidak apa bikin. Dia besar. Bukan besar. Awak bukan. Saya mau hormat dia lah. Bukan ini. Dia tak boleh hormat saya belakang rumah. Ini ada management. Kalau management boleh komplain. Bukan. Ini mai tak ada hal. Ini ya, lu belakang orang dari rumah orang mau tutun, tak boleh. Lu boleh tukar lain tempat. Ya, tapi awak mau cerita dulu. Itu mau management kasih tahu boleh tukar. Okey, saya baik-baik cerita. Semua banyak kali cakap. Tamai macam. Cakap dengan saya. Saya tadi suara mali cakap. Awak cakap sini tu tak apa, sini ada jaga mari jumpa. Jaga kalau kono nak cakap perlu ini maintenance saja mainnya apa. Ini bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pula dah kecoh. Apa cerita sebenarnya ni? Saya jumpa video ni pagi tadi selepas solat subuh masa nak hantar anak sekolah. Boleh bantu saya tak? Kat mana kejadian tu? Berlaku di mana? Kalau tengok situ dia kat rumah flat dan dia ada banner satu surau di situ. Di tingkat bawah. Bagus surau bagi memudahkan solat berjemaah penduduk situ. Mungkin adakah disebabkan surau di luar tu jauh atau masjid pun jauh, so mereka ambil kesempatan, ambil jalan mudah buat surau di tingkat bawah tu. Dan adakah mendapat persetujuan pihak pengurusan? Pastinya ada pengurusan, pastinya dipersetujui lah mendapat ke situ kan. Cuma abang Cina kita ni dia rasa terganggu terganggu dengan pembesar suara tu. Cukuplah, pendapat saya cukuplah kalau di kawasan perumahan macam tu, biarlah pembesar suaranya itu digunakan ketika azan saja. Minta maaf cakap. Okey. Islam ni dia tak nak, orang kata Islam tak mengajar untuk kita bermusuhan,
provokasi, menimbulkan kebencian, kemarahan, mengganggu ketenteraman awam dan sebagainya. Okey. Jadi dah memang dia bukan Islam, so rasa terganggu lah kan. Nampak kat situ. So pada saya azan tadi cukup. Biarlah saya kena kecam kali ni. Okey. Tapi yang saya pelik juga, yang jadi imam tu macam bukan orang tempatan dah. Bukan macam orang Melayu, macam Rohingya ke Bangla tu. Nampak kat situ. So saya rasakan, okey, saya risau tertubuhnya surau kecil tu adalah daripada kelompok kecil warga asing ni. Saya saja dia buat ke apa tak pasti. Tapi tengok surau tu dah komplit, kapet apa semua, maknanya macam dah lama lah kan, dan mendapat persetujuan pihak pengurusan. Okey. Nampak kat situ. Jadi pada saya, mungkin abang Cina ni dia dah cuba beberapa kali, sebab saya tengok video tu, kalau kita ulang balik, dia dah komplain sebelum ni. Dia kata dia nak tidur, dia nak rehat. Dah memang bukan agama dia. So bila bacaan itu pada kita orang Islam memang sedap dengar lah. Tapi pada saya macam tak berapa nak sedap pula dengar tu bila bacaan tu terlampau laju kan tadi. Kan? So nak lantik imam ni pun, kita kan ada jabatan agama. Pelantikan imam ni bukan boleh sembarangan. Perlu ada perbincangan, perlu ada kursus, perlu ada macam-macam lah. Nak jadi apa ni, nak bagi ceramah pun kena ada tauliah. Nak jadi imam pun kena, walaupun surau. Betul tak? Sebab kita tak nak nanti sembarangan kan. Imam ni saya rasa ni, saya yakin 99% saya yakin itu imam dalam video ni imam warga asing ni. So sebenarnya sepatutnya macam saranan Ustaz Saifuddin baru-baru ni viral, kata yang diserang satu surau di kawasan perumahan ni. Tak payah nak ada surau di kelompok korang ni, orang warga asing ni. Kalau lah yang surau dalam video tadi tu adalah ditubuhkan oleh kelompok komuniti warga asing ni. So kenapa korang tak pergi ke masjid, ke surau berdekatan untuk beramal mesra dengan warga tempatan dan bersama dengan imam yang dilantik kan? So kenapa perlunya ada surau ni kan? Unless pula, kecuali surau tersebut mendapat persetujuan daripada penduduk tempatan, dan lantiklah imam yang imam kat surau pun, walaupun surau, perlu ada tauliah tau. Betul tak? Tak boleh sembarangan. So macam mana boleh ada imam warga asing ni kan? Dan bacaan tu ketika solat tu, solat tarawih lah saya rasa kot, mendatangkan ganggu. Kalau sekadar solat isyak, saya rasa abang Cina tu tak terganggu, sebab isyak tu sekali gitu je. Bila disambung lagi dengan tarawih kan, so mungkin itulah rasa terganggu. So bincang elok-elok lah kan? Jangan sampai Islam ini agama yang mendatangkan kebencian. Bincang elok-elok. So itu dah nanti sampai pukul-pukul tu, saya pun tak tahu, videonya pun malam gelap kan. So apa jadi kat abang Cina kita tu kan. Sebenarnya kita hidup harmoni dah lama dah kan. Tapi sejak akhir-akhir ni, isu warga asing begitu digembar-gemburkan kan. Rohingya satu hal, lepas tu yang baru-baru ni yang Bangladesh, dia punya Facebook, YouTube channel Abang Bangladesh kan, yang warga Bangla kan boleh meninggi suara dengan warga tempatan dekat parking lot tu kan. Dia kata dah bayar di BKL apa semua. So sampai bila ni kan? Saya bukan anti warga asing, sebab warga asing ni pun kalau tak ada pun, banyak kerja yang orang kita tak boleh buat, warga asing boleh buat. Kerja-kerja kontrak, kerja-kerja lasak, kerja-kerja kebun, kerja buat rumah apa semua. Tapi dalam masa yang sama kan, kita pun kena berhati-hati. Kita nak warga asing yang datang ni, warga asing yang betul-betul menghormati kita kan, menghormati undang-undang. Okey. Nampak kat situ. So fikir-fikirkanlah. Saya minta maaf, mungkin video saya ni boleh mendatangkan kebencian kan. Tak, pada saya simple je kan. Benda ni bincang elok-elok. Dan saya nak tanya, macam mana boleh ada warga asing jadi imam ni? Sebab saya yakin dalam video ni warga asing. Bukan warga asing ni maksudnya tak boleh jadi imam. Boleh. Tapi dia bila membabitkan dia surau atau masjid dan bersama dengan jemaah tempatan, so kena ada landasan dia betul lah, tauliah dan sebagainya. Okey. Tapi mungkin hari tu je kot dalam video ni kot kan, imam yang orang tempatan tak ada kot, so demam ke sakit ke apa ke, so bagilah warga asing. Tapi tengok kelompok situ macam warga asing yang semua dalam tu. Kita risau, saya paling risau kalau surau itu dimonopoli ataupun dimiliki ataupun ditubuhkan, dibuat atas tiket warga asing. Maknanya warga asingnya buat surau tu. Kalau warga asing buat surau, patutnya kita kena fikir tak payah. Tak payah. Kena berkelompok ataupun bercampur, bergaul dengan warga tempatan. Kalau kat kawasan tu, dekat tempat tu dah ada masjid atau surau, so tak payah nak tubuhkan satu surau yang lebih kepada kelompok warga asing ni. Nampak kat situ. Bincang elok. Saya harapkan abang Cina tu taklah jadi parah kot, risau juga kan. Nanti jadi kes polis pula. Okeylah, bantu saya di ruang komen lah. Bantu ruang komen. Risau. Ini video ni sensitif ni. Sangat sensitif.
Kan? Saya silap orang Islam duk kutuk saya ni. Ini yang ada kaitan ni komunis lah, Cina tu DAP lah. Dia tak boleh. Dia tak boleh sewenang-wenangnya kita nak judge abang Cina tu. Kan? Kita kena tahu cerita sebenar. Kan? Orang Islam ni dia macam mana cakap kita kena tunjuk contoh yang baik. Kan? Contoh yang baik supaya kita disukai. Kita jangan bangga yang kita jangan angkuh. Angkuh kan. Kita jangan angkuh sebagai Melayu Islam. Dan anda warga asing pula jangan angkuh. Mentang-mentang lah korang Islam, korang ingat kita orang Melayu kan tempatan ni nak backing korang apabila korang menggunakan Islam tu sebagai satu landasan ataupun platform untuk korang meraih sokongan atau simpati warga tempatan. Tidak. Nampak kat situ? So jangan. Okay, so Islam ni kita nak supaya orang suka dengan Islam. Kita tak ada satu istilah di Malaysia ni atau di mana-mana dunia kita kena paksa orang untuk masuk Islam. Tapi kita kena paksa diri kita untuk buat perkara-perkara yang orang bukan Islam suka dengan kita. So itu pun dah salah satu dakwah juga tu. Tapi kalau kita buat satu benda-benda yang kita macam menimbulkan provokasi, kebencian, so tak ada unsur dakwah. So nampak? Sebab saya pun dah jumpa kenapa susah orang non-Muslim, Cina-Cina, Cina Mualaf, ataupun India, mamak, dia pun pertikaikan kenapa susah nak tarik orang bangsa dia untuk convert Islam. Sebab Islam di Malaysia ni dia macam kata macam budaya. Ni saya dipahamkan, saya ada tengok satu video tu daripada seorang Cina Muslim. Popular dia, lupa lah nama dia. Contohnya kalau kata orang Cina nak masuk Islam kena bin Abdullah atau binti Abdullah. Tak boleh. Kan? Nama ayah dia tetap nama ayah dia. Apabila kita masuk Islam, kita jadikan satu budaya binti Abdullah ataupun bin Abdullah, makanya ini menyebabkan timbulnya rasa benci. Kadang-kadang orang Cina, India ni dia tak kisah pun kalau anak dia nak masuk Islam, sebab dia tahu Islam ni apa yang non-Muslim. Contoh macam muka gangster kan, muka gangster yang viral di TikTok tu, mak dia masih lagi Hindu tapi dia sayang mak dia. Dan kita tak nak kerana masuk Islam buang keluarga, masuk Islam buang nama ayah dalam IC. Dah terajak dah pula. Korang tengok video ni ke? Dekat 10 minit tu ni. Aku cakap non-stop ni. Ini kalau dibagi peluang cakap atas pentas ni kan, mau 2 hari cakap dengan kan. Dekat 10 minit ni korang tengok video aku. Okey lah. So bincang elok. Jadikan Islam ni sebagai satu agama yang disukai. Dia nak masuk Islam ke, nak masuk Islam ke, nak convert Islam ke, itu terpulang. Tapi jadikan agama Islam di Malaysia ni dan di dunia ni, di mata dunia, agama yang disegani, agama yang disukai kan. Bukan dibenci. Benda bincang elok-elok. Jangan datangkan kacau ganggu, provokasi dan sebagainya. Okeylah. Tersilap kata terkasar bahasa. Saya seperti biasa daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya memohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.